penjelasan adalah golongan yang seperti ini telah dicampakkan ke dalam neraka meskipun dia adalah alim ulama, tetapi telah menghabiskan masanya dalam dakwah dan mengajar ilmu agama untuk mengejar nama, untuk mengejar kemuliaan, untuk mengejar pengaruh. Inilah antara ujian dan cabaran apabila kita diuji dengan yang disebutkan sebagai kemasyhuran, kemuliaan. Kalau kita tak amanah, tak jaga kemuliaan yang Allah beri, kita akan jadi manusia yang hina di mahsyar kelak. Kalaulah ilmu yang Allah beri ini tidak digunakan sebaiknya, saya orang yang pertama akan diheret ke dalam neraka. Ini hadis Nabi yang sahih, tuan-tuan puan-puan sekalian. Nabi menyebutkan tentang 3 golongan yang akan ditarik. Pertama, masuk neraka Allah, akan diheret wajahnya. Saya takut saya golongan yang pertama masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ini telah diceritakan. Allahu akbar, subhanallah. Allahu akbar, sahabat-sahabat sekalian. Hadis sahih, 3 golongan yang pertama masuk neraka. Mari kita semak. Telah diriwayatkan dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahawa ada 3 golongan yang pertama akan masuk neraka. Siapakah mereka? Hadis ini telah diceritakan oleh Sayyidina Abu Hurairah. Pernah dikisahkan seorang tabi'in datang bertemu dengan beliau lalu bertanya, "Wahai Abu Hurairah, ceritakan kepadaku hadis yang paling kau takuti." Subhanallah. Seorang tabi'in jumpa Abu Hurairah ni, sahabat Nabi, bertanya, "Wahai Abu Hurairah, ceritakan kepadaku hadis yang paling engkau takuti." Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan 3 golongan itu. Maka beliau pengsan akibat terlampau takut. Subhanallah. Selepas beliau sedar kembali, beliau sambung cerita dan beliau pengsan lagi. Setelah sedar, beliau cerita lagi dan pengsan buat kali ketiga. Tuan-tuan sekalian bayangkan, Abu Hurairah ketika menceritakan hadis ini, setiap kali menyebutkan tentang golongan pertama pengsan, golongan kedua pengsan, golongan ketiga pengsan, kerana terlampau takut dengan hadis Nabi ni, dengan 4 golongan yang pertama masuk neraka. Okey, mari kita tengok apakah maksud hadis Nabi ni. Nabi bersabda, sesungguhnya manusia yang pertama yang diadili pada hari kiamat ialah seseorang yang mati syahid. Orang itu dihadirkan di hadapan Allah lalu diingatkan nikmat-nikmat yang pernah diberikan kepadanya. Orang itu mengingati semua nikmat tersebut. Lalu Allah bertanya, "Apakah yang engkau lakukan untuk mensyukuri nikmatku ini?" Orang itu menjawab, "Aku berjuang di jalanmu hingga terbunuh ya Allah." Lalu Allah berfirman, "Engkau berdusta. Akan tetapi sebenarnya engkau berjuang agar disebut sebagai pejuang ataupun disebut sebagai syahid." Subhanallah. Dan memang sememangnya orang ramai menyebutkannya begitu. Lalu orang itu diseret di atas wajahnya, kemudian dicampakkannya ke dalam neraka. Maksudnya wajahnya tu diseret, tuan-tuan puan-puan sekalian. Wajahnya itu diseret, maksudnya muka di bawah, muka wajah di bawah, lalu diseret, dicampakkan ke dalam neraka. Ini golongan yang pertama, tuan-tuan puan-puan sekalian, yang mana mereka ini adalah mereka yang berjuang di jalan Allah, kemudian dia mati syahid. Lalu Allah bertanya, "Apa yang kamu telah lakukan waktu hidup kamu di dunia dahulu dengan segala nikmat yang telah aku berikan?" "Ya Allah, aku berjuang di jalanmu ya Allah sehingga aku mati syahid." Lalu Allah berkata, "Tidak, kamu berjuang untuk mendapat gelaran syahid dan kamu telah dapatkannya, dan kamu digelar sebagai syuhada. Tetapi Allah tahu niatnya adalah bukan berjuang kerana Allah." Saya bagi tahu, saya kata saya takut. Saya sebut saya berjuang di agama Allah, saya berjuang, tetapi rupanya saya berjuang bukan untuk Allah, bukan untuk Rasulullah. Saya berjuang bukan untuk Islam, tapi rupanya saya berjuang untuk diri saya, untuk dapat kemasyhuran sampai saya sebut sebagai pejuang agama Allah, sampai saya disebut sebagai pendakwah. Saya kata saya takut bang. Saya yang pertama dicampakkan ke dalam neraka. Sebab bayangkan hamba Allah ini, mereka mati syahid. Dan kita tak boleh fikir ya, bagaimana orang yang sampai mati syahid di jalan Allah pun tidak lepas ujian hati. Mereka digelar syuhada. Mereka mati dibunuh ketika di medan perang pun belum tentu akan selamat daripada fitnah dunia ini. Masya Allah. Kemudian golongan yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala
Okey, penjelasan tadi, golongan ini telah dicampak ke neraka walaupun dia telah dibunuh di medan perang atas jalan Allah, tapi niatnya bukan kerana Allah, tetapi kerana hendak mendapat pujian orang. Dia mahu orang melihat dia sebagai seorang yang berani, maka Allah azabkan dia. Na'udzubillah. Lalu Allah memanggil golongan yang kedua, iaitu seseorang yang belajar ilmu lalu mengajarkannya dan membaca Al-Quran. Ini golongan saya ni, tuan-tuan puan-puan sekalian, yang Allah berikan saya ilmu, kemudian saya mengajarkan ilmu, tuan-tuan puan-puan. Allah memanggil seorang yang belajar ilmu, mengajarkannya dan membaca Al-Quran. Orang ini dihadirkan lalu disebutkan kepadanya semua nikmat Allah sehingga ia mengingatinya. Lalu Allah bertanya kepadanya, apakah yang engkau lakukan untuk mensyukuri nikmat-nikmat ini? Lalu dia menjawab, aku mempelajari ilmu, lalu aku mengajarkannya dan aku membaca Al-Quran, ya Allah. Lalu Allah berfirman kepadanya, engkau berdusta, akan tetapi engkau belajar agar disebut sebagai alim. Engkau belajar, engkau menyampaikan ilmu sebab engkau nak beri gelaran alim, dan membaca Al-Quran agar engkau disebut sebagai hafiz, sebagai qari. Subhanallah. Hari ini tuan-tuan puan-puan sekalian, ramai qari, ramai hafiz, ramai orang alim, sibuk mengajarkan ilmu, mendapatkan pengaruh. Subhanallah. Dipuji, dipuja, kan, digelar Al-Hafiz, digelar sebagai qari, tetapi akhlaknya tak seumpama. Akhlaknya bukan berakhlak Al-Quran. Hafaz Al-Quran 30 juzuk, tapi lidahnya tak umpama lidah orang yang memiliki Al-Quran. Maki hamun, menghina, memburukkan orang. Ramai mana hari ini para alim ulama bergaduh. Kita tengok di Malaysia apa yang berlaku. Puak ni, golongan ni fitnah golongan tu. Puak ni menghina golongan sana, puak ini maki sini. Dan hari ini kita melihat ujian apa? Orang alim ulama hilang adab, hilang akhlak. Na'udzubillahi min zalik. Saya sangat takut situasi ini. Kerana apa? Kerana ego, kerana pengaruh, kerana mengumpulkan. Bahkan hari ini, masyarakat pula mula menasihati alim ulama supaya berhentilah bergaduh, berhentilah menghina, berhentilah saling menjatuhkan. Subhanallah, Allahu Akbar. Bayangkan ya, dalam hadis ini Allah mengatakan, subhanallah, Allah memanggil, lalu Allah berkata, Allah berfirman, engkau berdusta, akan tetapi engkau belajar agar disebut alim, nak dapat gelaran, dan membaca Al-Quran agar disebut hafiz. Dan sememangnya orang ramai menyebutnya seperti itu. Orang itu lalu diseret di atas wajahnya, kemudian dicampakkan ke dalam neraka. Penjelasan adalah golongan seperti ini telah dicampakkan ke dalam neraka meskipun dia adalah alim ulama, tetapi telah menghabiskan masanya dalam dakwah dan mengajar ilmu agama untuk mengejar nama, untuk mengejar kemuliaan, untuk mengejar pengaruh, tetapi bukan kerana Allah, kerana hendak mengejar populariti, hendak orang memandang dia dengan kehormatan, maka Allah memberikan dia azab. Na'udzubillah min zalik. Golongan yang ketiga, Allah lalu memanggil seseorang yang telah diberikan harta yang melimpah ruah. Orang ini dihadirkan lalu disebutkan kepadanya nikmat. Lalu Allah bertanya, apakah yang engkau lakukan dengan segala nikmat yang aku berikan ketika hidup di dunia dahulu? Lalu dia menjawab, aku membelanjakannya di tempat-tempat yang engkau redai. Aku bersedekah, ya Allah, daripada harta yang engkau berikan. Lalu Allah berfirman kepadanya, engkau berdusta, akan tetapi engkau melakukannya agar dikenali sebagai dermawan. Dan memang orang telah menyebutnya seperti itu. Orang itu lalu diseret di atas wajahnya dan kemudian dicampakkan ke dalam neraka. Golongan ini diazab bukan kerana dia menderma, bukan kerana Allah, tetapi hendak menunjukkan amalannya kepada orang lain supaya orang memuji dia sebagai seorang dermawan. Maka Allah berikan dia azab. Na'udzubillah. Hadis ini hadis sahih riwayat Muslim. Bukan hadis dhaif, bukan hadis yang hasan, tetapi hadis pangkatnya hadis sahih, hadis yang dijamin sebagai kesuciannya, kebenarannya. Tuan-tuan puan-puan sekalian, golongan ketiga adalah golongan yang Allah uji dia dengan apa? Dengan harta. Lalu Allah bertanya dia, apa yang telah kamu lakukan dengan harta yang telah diberikan? Lalu dia berkata, aku bersedekah, ya Allah. Dan memang betul-betul dia melakukan sedekah. Dia memang betul-betul melakukan infak, kan, sampai dia dipuji oleh Allah, seorang yang dermawan, seorang yang pemurah, kan. Dan dia benar-benar seorang yang pemurah. Dia bukan tak pemurah, tuan-tuan puan-puan sekalian. Sebagian hartanya dia banyak infak, namun dia kalah dengan ujian apa? Pujian manusia, populariti dan sebagainya. Subhanallah, tuan-tuan puan-puan sekalian.
Akhirnya walaupun dia benar-benar seorang yang pemurah, dia benar-benar seorang yang penderma, dan dia membelanjakan hartanya di jalan Allah, dia sedekah untuk madrasah, dia sedekah untuk bina masjid, subhanallah, tetapi sekiranya dia tidak boleh menjaga hatinya, dia mula rasa seolahnya dia mulia dengan sedekah. Dia lupa bahawasanya harta yang diberi itu adalah milik Allah. Dia pinjaman saja. Allah sedang memandang hatinya, tuan-tuan puan-puan sekalian. Kalau dia kalah, na'udzubillah min zalik, maka akan dicampakkan di dalam neraka. Inilah 3 golongan yang Allah akan campakkan terawal, yang mana ketiga-tiganya adalah golongan yang terpuji di dunia, golongan orang muliakan, iaitu golongan pertama, golongan yang berjuang di jalan Allah. Kalau zaman dulu jihadlah di medan perang, tapi sekarang adalah mereka yang berjuang dengan cara apa? Berdakwah dan sebagainya. Kumpulan yang kedua adalah kumpulan alim ulama. Kumpulan yang mana mereka hafaz Quran, mereka yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya, tuan-tuan puan-puan sekalian. Ujian berat apabila inilah zamannya, zaman manusia diuji dengan populariti, diuji dengan media sosial. Siapa pun boleh popular, kan, siapa pun boleh dikenali. Lalu ramailah yang mula untuk menggunakan ini untuk mendapat hajatnya. Nauzubillah min zalik. Kemudian yang ketiga, iaitu golongan yang dikurniakan harta. Ini zamannya. Rasulullah SAW bersabda, yang paling aku takuti di kalangan umatku apabila mereka mendapat limpahan rizki sebagaimana umat terdahulu. Allahu Akbar. Ini hadis yang sahih, Nabi sebut, aku tidak bimbang umatku diuji dengan kemiskinan, tetapi yang paling aku takuti akan tiba satu saat umatku akan diuji dengan limpahan kekayaan, limpahan rizki sebagaimana umat terdahulu, dan mereka akan hancur lebur, mereka akan musnah kerana harta-harta yang mereka kumpulkan. Dan inilah zamannya, tuan-tuan puan-puan sekalian. Kita dapati kalau dulu susah kita nak ada orang Islam kita yang kaya raya, hari ini umat Islam dah mula menjadi jutawan, dah mula jadi bilioner, kan, milioner. Umat Islam dah mula menguasai. Kita rasa bahagia, kita rasa gembira dengan perkara ini. Tetapi yang kita bimbang, na'udzubillah min zalik, kekayaan ini hanyalah satu bentuk kemuliaan, satu bentuk kekuasaan dari sudut material dunia sahaja.